Setiap negara mempunyai corak pemerintahan yang berbeza antara satu sama lain. Bagi negara India, ianya mengamalkan sistem demokrasi berperlembagaan. Demokrasi bermaksud sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat atau kerajaan yang mendapat sokongan majoriti daripada rakyat. Konsep pilihan raya. Secara umumnya, pilihan raya merupakan satu proses yang membenarkan semua orang yang layak untuk mengundi melakukan pembuangan undi terhadap calon yang dirasakan olehnya layak untuk menerajui pentadbiran negara. Calon-calon ini datang daripada pelbagai parti yang bertanding untuk mendapatkan kerusi di parlimen. Pilihan raya juga akan diadakan atas sebab-sebab tertentu seperti kematian, peletakan jawatan, hilang kelayakan atau pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Di India yang mengamalkan demokrasi berperlembagaan bermaksud pilihan raya akan diadakan untuk semua Dewan Undangan Negeri, wilayah kesatuan, pemilihan presiden dan naib presiden. Mengikut Akta Wakil Rakyat 1950, pilihan raya diadakan untuk memilih wakil rakyat daripada kawasan pilihan raya untuk membentuk kerajaan dan menjalankan pentadbiran dengan sempurna. Sejarah pilihan raya. Negeri India mendapatkan kemerdekaan secara mutlak pada Ogos 1947. Dengan ini, bermulalah titik baharu untuk membangunkan sebuah negara oleh pemimpin daripada bangsa India sendiri. Dengan itu, satu cara untuk memimpin pemimpin untuk memimpin adalah dengan mengadakan pilihan raya supaya berlaku adil dan dipersetujui oleh semua rakyat. Secara rasminya, pada 25 Januari 1950, Jawatan Kuasa Pilihan Raya terbentuk. Pilihan raya umum pertama untuk Sabah dan Vidhan Khas telah diadakan antara Oktober 1951 dan Mac 1952. Selepas pilihan raya untuk kedua-dua buah Dewan Parlimen, maka dijalankan pula pemilihan presiden yang diadakan pada 13 Mei 1952. Sistem yang diguna pakai pada pilihan raya pertama dan kedua ialah bolting system. Pengundi akan diberikan kertas mengundi dan membuang kertas undi dalam kotak calon yang dipilih oleh mereka. Pada pilihan raya berikut, sistem pengundian bertukar kepada marking system. Mengikut sistem ini, kertas undi akan dicetak bersama-sama nama calon dan lambang parti yang diwakilinya. Pada tahun 1998, mesin undi elektronik telah digunakan untuk semua pilihan raya sehingga hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya India. Pilihan raya yang diadakan di India dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya India iaitu ECI. ECI dipertanggungjawabkan untuk mentadbir pilihan raya di Lok Sabha, Rajya Sabha, Dewan Undangan Negeri, Majlis Undangan Negeri dan Jawatan Presiden serta Naib Presiden Negara. ECI merupakan satu badan seluruh di India. Dalam erti kata lain, ia adalah badan bagi kedua-dua kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Peranan penting ECI adalah memutuskan jadual pilihan raya untuk pengendalian pilihan raya berkala, menetapkan had perbelanjaan kempen setiap calon. ECI dipertanggungjawabkan untuk mengeluarkan model tata kelakuan untuk parti politik. ECI juga telah menyumbang dalam mencegah pengaruh rasuah semasa pilihan raya dengan melantik pegawai IRS Jabatan Cukai Pendapatan sebagai pemerhati pilihan raya. Selain itu juga, setiap butiran perbelanjaan mereka dalam tempoh 30 hari seisytiharaan keputusan juga akan disemak. Pengiktirafan kepada parti politik dan memperuntukkan simbol pilihan raya kepada mereka juga merupakan salah satu peranan penting ECI. Dalam usaha untuk mewujudkan sistem yang adil dan selamat, ECI telah memohon Mahkamah Agong untuk meletakkan larangan bertanding pilihan raya seumur hidup ke atas ahli politik yang disabitkan kesalahan. Pilihan raya di India diadakan berbeza untuk pusat dan negeri. Namun, perjalanan pilihan raya parlimen dan Dewan Undangan Negeri dikawal peraturan yang hampir sama. Antara peraturan-peraturan yang digunakan adalah Akta Pilihan Raya Presiden dan Naib Presiden tahun 1952, Peraturan Pilihan Raya Presiden dan Naib Presiden 1974, Akta Perwakilan Rakyat 1950, Perintah Simbol Pilihan Raya 1968,
Peraturan Pendaftaran Pemilih 1960, Akta Perwakilan Rakyat 1951, Peraturan Perjalanan Pilihan Raya 1961 dan Undang-Undang Anti Pembelotan 1985. Negara India mengamalkan politik demokrasi seperti kebanyakan negara di seluruh dunia. Pilihan raya di India berlangsung pada setiap 5 tahun sekali bagi membolehkan rakyat untuk mengundi calon yang mereka ingini sebagai wakil kawasan mereka di dalam Dewan Rakyat dan Dewan Parlimen. India telah dibahagikan kepada 543 kawasan dan setiap kawasan harus memilih seorang calon untuk diwakilkan di dalam Dewan Rakyat. Bagi calon yang menyertai pilihan raya di Lok Sabha, mereka perlulah berumur 25 tahun dan ke atas. Bagi calon yang tergolong dalam kasta terjadual atau suku terjadual hanya perlu membayar wang deposit sebanyak RM5 sahaja. Wang deposit ini boleh dipulangkan semula kepada calon yang mendaftar sekiranya undian mereka mendapat lebih daripada 1/6 undian daripada keseluruhan undian. Seterusnya, seseorang yang berhasrat untuk bertanding di dalam pilihan raya dikehendaki memfailkan pencalonan mereka dengan menghantar maklumat-maklumat peribadi mereka seperti nama, umur, alamat dan nombor siri di dalam pilihan raya di dalam barang yang telah ditetapkan. Calon yang mendaftar juga perlu mendapat sokongan daripada 2 orang pengundi yang berdaftar di kawasan pilihan raya tersebut. Kertas-kertas ini kemudiannya diserahkan kepada pegawai pengurus pilihan raya yang dilantik oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Pada masa ini terdapat 543 ahli Lok Sabha yang dipilih secara langsung selain 2 ahli yang dicalonkan oleh Presiden untuk mewakili komuniti India Anglo. Calon yang mengisi kerusi di Rajya Sabha adalah dipilih secara tidak langsung dan bukannya dipilih atau diundi oleh rakyat secara umum. Pemilihan ini menggunakan sistem undi boleh pindah tunggal dan tidak seperti sistem pemilihan calon di Lok Sabha. Pada masa kini, terdapat 233 ahli Rajya Sabha yang dipilih oleh Vidhan Sabha dan terdapat juga 12 ahli yang dicalonkan oleh Presiden daripada kalangan rakyat yang personaliti mereka terkemuka dalam bidang kesusasteraan, sains, seni dan perkhidmatan sosial. Bagi Rajya Sabha, had umur minima calon adalah 30 tahun dan ke atas. Jika calon tersebut dicadangkan oleh parti berdaftar pula, calon sekurang-kurangnya perlu mendapat 10 sokongan daripada pengundi di kawasan tersebut. Proses pilihan raya. Proses-proses berikut diperhatikan dengan teliti mengikut proses seperti berikut. Pertama, pemberitahuan untuk pilihan raya. Kedua, pemfailan pencalonan. Ketiga, deposit calon atau wang cagaran. 4, pemeriksaan dan penarikan diri. 5, kempen pilihan raya. Dan 6, tata kelakuan model. Tata kelakuan model adalah seperti berikut. Pertama, calon dan parti politik yang bertanding tidak boleh menggunakan tempat keagamaan untuk kempen pilihan raya. Yang kedua pula, ucapan dalam calon parti politik tidak boleh disampaikan dengan cara untuk menimbulkan kebencian terhadap parti politik lain di kalangan masyarakat yang berbeza agama, kasta dan bahasa. Ketiga, kereta rasmi kerajaan tidak boleh digunakan untuk kerja pilihan raya. Keempat, tiada parti politik baharu sebaik sahaja tarikh pilihan raya diumumkan. Kelima, seseorang calon tidak boleh menyalahgunakan media sosial untuk liputan politik. Ketujuh, penelitian perbelanjaan. Dan 8, undian pengiraan dan pengisytiharaan keputusan. Komponen Parlimen. Yang pertama ialah Presiden, yang kedua ialah Rajya Sabha iaitu Dewan Besar dan yang ketiga ialah Lok Sabha iaitu Dewan Rendah. Proses penggubalan undang-undang. Komponen Parlimen terdiri daripada Presiden dan 2 buah Dewan yang masing-masing dikenali sebagai Dewan Besar iaitu Rajya Sabha dan Dewan Rendah Lok Sabha.
Yang pertama iaitu Presiden, yang kedua Raja Sabah dan yang ketiga Lok Sabha. Selepas kedatangan British, telah berlaku perubahan dalam perkembangan politik di India. Salah satunya memperkenalkan sistem demokrasi parlimen. Sistem ini telah menyebabkan suara rakyat diangkat dalam memilih pemimpin negara yang dirasakan berkaliber dan sesuai untuk memimpin negara. Selain itu, parlimen menjadi satu tempat untuk membawa suara dan masalah rakyat yang dihadapi untuk disampaikan dan dibincangkan oleh pihak kerajaan. Parlimen juga dapat menjadi tempat perbahasan dan mengkritik terhadap kerajaan yang melaksanakan sesuatu yang dirasakan tidak sesuai. Hal ini secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada pembangkang untuk menambah baik terhadap sebarang perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan. Oleh itu, sistem demokrasi parlimen merupakan satu sistem yang melibatkan rakyat secara tidak langsung dalam pentadbiran negara.